Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang siapakah Sarjan Hassan yang sebenar. Pernah tengok cerita Sarjan Hassan arahan P. Ramlee? Watak utamanya bernama Sarjan Hassan ini benar-benar wujud menurut anak lelakinya iaitu Muhammad Mohsin Hassan. Nama sebenarnya Hassan bin Haji Osman. Beliau dilahirkan pada 15 Februari 1927 dan merupakan anak ketiga dari 5 orang adik-beradik. Tempat kelahirannya pula di Kampung Pantai, Seremban, Negeri Sembilan. Beliau bermula sebagai rekrut pada tahun 1946 dan ditugaskan di Batalion Pertama Askar Melayu Sungai Petani setelah tamat latihan di Depoh Podison dan kemudiannya berpindah di Keruh Baling, Gerik dan Tapah. Berdasarkan sejarah hidup Sarjan Hassan yang dipamerkan di muzium, selepas beliau menamatkan latihan rekrut pada tarikh 10 Jun 1947, Sarjan Hassan terus menyertai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu. Setelah itu, beliau telah dilantik menjadi Lance Corporal pada tarikh 28 April 1948. Kemudiannya, beliau bertukar ke Batalion 4 Regimen itu pada tarikh 1 Disember 1949 dan dinaikkan kepada pangkat Corporal pada tarikh 24 Oktober 1950. Kesungguhannya yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan membolehkan pejuang itu dinaikkan pangkat Sarjan pada tarikh 1 September 1952. Beliau terus mencurahkan bakti kepada Batalion 4 yang berpangkalan di Mentangkap, Pahang. Kompaninya ditugaskan untuk mengawal dan beroperasi di kawasan Triang, Pahang bermula pada tarikh 16 November 1953. Sarjan Hassan dilantik untuk mengetuai pasukan rondaan yang mengandungi 9 anggota selepas menerima arahan daripada pegawai memerintah. Satu daripada kisah keberaniannya adalah sewaktu beliau telah diarahkan untuk mengetuai pasukannya menyiasat tentang bunyi tembakan yang didengari dari arah barat daya suatu kawasan hutan di Triang. Selepas 1 jam meninggalkan pangkalan, peninjau kumpulan ronda mendengar bunyi pokok yang ditebang. Lantas, Sarjan Hassan memerintahkan pasukannya merangkak ke hadapan dalam barisan menghala ke arah bunyi potongan pokok berkenaan. Dalam jarak kira-kira 150 meter dari bunyi potongan itu, Allahyarham menghentikan pergerakan anggota ronda dan memerintahkan seorang pegawai tidak bertauliah di dalam pelatonnya untuk membentuk satu kedudukan serangan hendap. Sarjan Hassan membawa seorang anggota berpangkat prebet mengikuti di sebelah kanan sasaran bagi membuat tinjauan di kawasan berkenaan dan mendapati beberapa pengganas komunis sedang sibuk untuk membuat persiapan mendirikan kemah. Beliau kemudian mengambil keputusan untuk menyerang pasukan pengganas berkenaan bersama dengan anggota prebet terbabit dari arah strategik yang akan membolehkan pengganas ditawan ataupun ditembak oleh anggota pasukannya yang lain jika melarikan diri. Bagaimanapun, kehadiran beliau bersama prebet berkenaan disedari oleh pengganas yang terus mensasarkan laras napangnya ke arah mereka. Namun, Allahyarham lebih pantas melepaskan tembakan yang berjaya membunuh pengganas terbabit. Seorang lagi pengganas komunis yang juga berjaya dibunuh oleh Sarjan Hassan. 2 orang lagi komunis melarikan diri ke arah kedudukan kumpulan serangan hendap dan menerima nasib yang sama di tangan anggota kumpulan pelatun pimpinan Allahyarham. Sarjan Hassan menunjukkan keberanian yang tinggi dalam membuat keputusan menyerang perkhemahan pengganas walaupun hanya disertai seorang anggotanya. Kemahiran menggunakan senjata dengan baik memberikan kelebihan kepada beliau ketika berdepan saat cemas dan kecekapan itu berjaya menyelamatkan nyawa seorang anggota yang lain. Kejayaan berkenaan dicapai melalui ketenangan dan kepantasan bertindak serta perhitungan muslihat yang tepat dan bijak di samping kemahirannya menguasai suasana hutan tebal yang cukup tinggi. Kelebihan itu membolehkan Sarjan Hassan mendedahkan semua 4 pengganas yang ditemuinya dan menentukan mereka tidak terlepas daripada kumpulan rondaannya.
Sarjan Hassan disokong pegawai memerintah batalion iaitu Lieutenant Colonel E.A. Hefford yang dianugerahkannya Military Medal pada 30 Disember 1953. Beliau menerima pengiktirafan itu apabila Ratu melalui London Gazette menganugerahkan MM kepada Sarjan Hassan pada 12 Mac 1954 yang disampaikan Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu iaitu Sir Donald McGillivray di King's House, Kuala Lumpur. Selain Military Medal, Sarjan Hassan juga dianugerahkan General Service Medal dan Mention in Dispatches oleh Kerajaan British pada 1950 dan 1952 kerana keberaniannya ketika berhadapan dengan pengganas komunis sewaktu menjalankan operasi. Di atas kejayaan dan kecemerlangannya itu, beliau terpilih mengikuti latihan Cadet Federation Training Wing di Port Dickson mulai 10 Jun 1957 dan ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda Batalion Kelima Regimen Askar Melayu pada 7 Ogos tahun berkenaan. Allahyarham juga dikatakan terbabit dalam tindakan menggagalkan usaha 400 hingga 500 anggota komunis di Waterfall Estate, Rawang, Selangor yang cuba mensabotase kemerdekaan negara 10 hari sebelum 31 Ogos 1957. Beliau kemudian ditugaskan di Brigade Kedua Infanteri pada 4 Disember 1959 dan menamatkan perkhidmatan sebagai penolong ketua company di Kompeni 5 Melayu pada 5 Ogos 1962 selepas berkhidmat selama 16 tahun dengan menyandang pangkat terakhir sebagai Kapten. Sarjan Hassan juga mempunyai kebolehan di dalam bidang penulisan. Beliau telah menulis skrip kisah perjuangan anggota tentera pada zaman darurat. Skrip ini telah dipentaskan dan ia berdasarkan kisah hidup Sarjan Hassan sebagai seorang tentera. Drama pentas yang diarahkan oleh Sarjan Hassan mendapat sambutan sehinggakan dia mendapat liputan akhbar dan berjaya menarik minat P. Ramlee untuk menjadikannya sebuah filem. P. Ramlee telah bertemu dengan Sarjan Hassan bagi mendapatkan persetujuan untuk menjadikan drama pentas tersebut kepada filem. Beliau bersetuju dan telah menerima bayaran sebanyak RM10,000 dari P. Ramlee. Pada ketika dan zaman itu, jumlah itu benar-benar besar. Cuma skrip tersebut terpaksa diubah dengan tidak menceritakan perjuangan Sarjan Hassan menentang komunis, sebaliknya menceritakan mengenai suasana Tanah Melayu ketika menghadapi penjajahan Jepun. Tindakan P. Ramlee yang mengubah cerita asal ini bertujuan mengelakkan filem ini disabotase oleh komunis. Ini kerana pada masa itu, Tanah Melayu masih lagi berada dalam keadaan darurat yang diancam oleh komunis. Hasil perkongsian hidup Sarjan Hassan dengan Aisyah Bujang iaitu isteri hasil perkahwinan keduanya. Mereka dikurniakan 8 cahaya mata, 4 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Isterinya dikatakan berasal dari Kampung Rasah yang dikahwini pada 20 Januari 1952. Pejuang negara ini menghembuskan nafas terakhir pada 30 April 1991 akibat sakit jantung di Hospital Besar Seremban yang sekarang ini dipanggil Hospital Tuanku Jaafar dan dikebumikan di makam Haji Said, Seremban, Negeri Sembilan. Antara anugerah lain yang diperoleh beliau ialah Pingat Jasa Kebaktian dan Ahli Mangku Negara. Walaupun beliau menerima pangkat Kapten sebelum bersara, namun beliau tetap dikenali sebagai Sarjan Hassan. Besar benar jasa Allahyarham Sarjan Hassan. Sepatutnya nama beliau dimasukkan ke dalam buku-buku teks sejarah sekolah-sekolah di Malaysia. Wallahu a'lam.